الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sahabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Ubudiyah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Riyadhus Shalihin. Masih lagi dalam jilid yang kedua, dan kita masih pada bab yang ke-27 di bawah tajuk dari hal membesarkan kehormatan muslimin, menerangkan hak mereka, kasihan belas dan kasih sayang sesama mereka. Dalam kitab edisi tulisan Jawi muka surat 39. Dan kita sambung bacaan kita pada perenggan yang pertama itu pada baris yang kelima. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan rendahkanlah sayapmu, yakni dirimu, bagi orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus kepada kita para hamba-Nya, bahawasanya sesama umat Islam, sesama orang-orang yang beriman, hendaklah kita merendahkan sayap, yakni dengan maksud bergaul baik sesama mereka. Dan apa yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, meletakkan juga perasaan kasihan belas, perasaan kasih sayang dalam sehebat mana pun teguran, nasihat yang kita lemparkan kepada mereka, selagi mereka masih berada dalam agama Islam, selagi mereka masih mempunyai keimanan, selagi itulah juga kita diajar dan dipesan supaya meletakkan kasih sayang, kerendahan diri sesama orang-orang yang beriman, meletakkan kasihan belas, meletakkan simpati kepada golongan-golongan yang beriman ini, supaya apa yang berlaku, apa yang kita lakukan sesama kita akan berjalan dengan lebih baik, akan berjalan dengan cantik, kerana itulah arahan yang dikeluarkan supaya kita meletakkan sayap
merendahkan sayap, meletakkan satu bentuk perlindungan, satu bentuk naungan sama-sama kita dengan orang-orang yang beriman. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh suatu nyawa, suatu diri dengan suatu diri, atau kerosakan dalam bumi, yakni dia melakukan kerosakan dengan cara membunuh seorang manusia, maka seolah-olahnya dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang telah menghidupkannya, maka seolah-olahnya dia telah menghidupkan manusia sekaliannya ataupun keseluruhannya. Maknanya muslimin-muslimat sekalian, dalam hidup kita pada hari ini mestilah ada satu bentuk perhubungan yang baik, satu bentuk nasihat yang berpanjangan, suatu bentuk penyelarasan, supaya setiap hubungan kita sesama mukmin, hubungan kita sesama rakan, sesama jiran, sesama adik-beradik, malahan sesama saudara mara kita, di sana adanya satu bentuk kecintaan, kasih sayang dan perhubungan yang terbaik, supaya apa yang kita buat semuanya akan dinilai, diiktiraf, akan diberikan penghormatan, dan yang lebih utama akan diterima sebagai suatu bentuk amal yang soleh, amal yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa mudahnya, apa sahaja yang kita buat, ke mana sahaja kita pergi, di mana sahaja kita berada, maka disitulah kita mesti memainkan peranan, memperkatakan atau sikit sebanyak bercakap soal-soal agama yang kita tahu nak bercakap, bercakap soal Islam yang kita reti nak bercakap, apatah lagi di surau masjid ataupun di pejabat, ataupun yang biasa kita buat di kedai-kedai kopi. Kita bersembangnya kita itu biarlah bercakap agama, ataupun di padang bola, ataupun di mana-mana sahaja, cakap Islam, memberi nasihat, menegur kebaikan ataupun mencegah kemungkaran, mengajak benda baik. Ini semua perkara yang mesti dan wajar untuk diselitkan dalam setiap pertuturan dan perbuatan yang kita buat, supaya ajaran agama sentiasa berjalan, bergerak dan aktif di mana-mana sahaja. Contoh, dalam sekitar 2 minggu yang lepas, hari Ahad 2 minggu lepas, pak saudara saya meninggal. Ahad subuh tu dia meninggal, abang kepada ibu saya lah. Jadi panggil pak cik lah kan, pak saudara. Jadi saya sebagai anak buah, kebetulan masa solat jenazah di Masjid Simpang 3, saya mengimamkan. Kemudian saya diminta untuk mentalkinkan dan mentahlilkan ataupun membaca doa di tanah perkuburan.
kebumikan di Batu Muda sanalah. Jadi tuan-tuan, saya selalu sebut, saya dalam bab talqin ni saya suka sangat. Sebab Imam Syafi'i kata talqin ini adalah serampang dua mata. Imam Syafi'i kata talqin ni serampang dua mata. Amat baik untuk orang yang sudah mati dan amat berguna untuk yang masih hidup, yang hadir dalam majlis pengkebumian di tanah perkuburan Islam itu. Jadi bila diarahkan saya untuk talqinkan, saya memang tak tolak. Sebab dalam talqin itulah kita nak masukkan dakwah. Kerana kita tahu yang hadir ke kubur itu bukan semuanya hadir ke masjid. Bukan semuanya ahli surau, ahli masjid. Ramai yang pergi kubur tu tapi tak pernah datang masjid pun ada. Jadi masa itulah kita nak bagi sikit, bukanlah bagi banyak, bagi sikit. Nasihat, peringatan sama-sama. Dan saya talqin pun macam biasa, macam kuliah je. Saya tak ada skrip, tak ada nota macam imam-imam kita di kampung-kampung. Skrip dia ada, wahai si Polan bin si Polan, sebentar nanti datang dua malaikat kepada kamu, janganlah kamu gementar dan takut. Itu skrip. Macam berani benar Pak Imam tu. Kau cerita kat atas boleh lah kan, turun bawah tengok. Itu skrip. Mana boleh tak takut tuan? Kalau hidup tak semayang, hidup melawan Islam, mana boleh tak takut? Imam kena betulkan skrip tu balik. Jangan kamu gementar dan takut, kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Bunyi bukan main sedap. Pasal Pak Imam duduk atas. Jadi tuan-tuan, itu skrip yang biasalah kita baca. Tapi saya tak baca begitu. Saya baca jenis macam kuliah. Bagi Fatihah, start salam Fatihah, terus bagi kuliah. Macam bagi kuliah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita menyaksikan seorang lagi anggota keluarga kita, saudara mara kita, telah diambil nyawanya oleh Allah. Maka marilah kita yang hadir pada tengah hari ini mengambil pengajaran, mengambil iktibar, membuat muhasabah, sediakan bekalan, buang perkara yang tidak baik. Ayuh kita ke masjid, gedebak-gedebuk saya bagi. Tak keluar skrip yang jangan gementar tu. Patu marabbuka madinuka, tak keluar skrip tu. Selesai tu doa apa semua siap dah ni. Bila saya nak bangun, kebetulan ujung belah kaki di kepala kaki kan, belah kaki jenazah tu, ibu saya duduk situ, mak saya. Sebelah saya tu ada seorang jamaah masjid saya, SU saya lah. Jadi mak saya tanya dekat, masa tu dah selesai semua dah nak bangun nak balik. Mak saya tanya dekat sahabat saya ni, dia kata, Ustaz Rahim tak baca talqin ke? Yalah, mak saya pun dah berumur kan, ingat-ingat lupa gitu. Jadi sahabat saya kata, makcik baca panjang tadi, siap, semua siap dengan doa. Lepas tu mak saya tegur, dia kata, pasal apa lain bunyi talqin? Mak saya dah perasan. Dia dah dapat kesan, anak dia dah lari dah talqin dia tu. Sebab dalam kepala ibu saya, dia mesti ada kalimah kan, akan datang dua malaikat, marabbuka, maka jawablah dengan lidah yang fasih. Kalau melawan macam mana nak jawab? Tu yang skrip tu kena ubah sikit lah kan. Jadi sebab itu tuan-tuan, baik di atas kubur, baik di surau masjid, baik di kedai kopi, takwa ke mana-mana, cakap mesti masukkan nilai agama itu. Sebab kita tengok kadang-kadang masyarakat kita hari ini, ramai yang ingin, ramai yang seronok, ramai yang nak cari ilmu-ilmu agama. Namun ada juga segelintir di kalangan umat Islam pada hari ini yang memang
Surau masjid kuliah-kuliah ni dia tak ambil kisah. Tak ambil peduli. Ustaz apa ke, Ustaz A ke, Ustaz B ke, Ustaz Azhar Idrus ke, tak peduli. Tak ambil kisah. Yang kita ni berebutlah kalau dengar ada ustaz turun, Ustaz Azhar ke turun 29 hari bulan ni kan. Masjid Syakirin Gombak. Jangan kalau ada free boleh turun lah. Masjid Syakirin depan Balai Polis Gombak tu. 29 hari bulan April ni lah. InsyaAllah kalau tiada aral, tiada halangan lah. Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus. Jadi bila saya pun ingat malam tu insya-Allah turun jugalah. Jadi kuliah saya malam tu di satu tempat saya